Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Rashdai bin Muhammad Ridwan. Bernombor matrik 053396. Hari ini saya akan membentangkan dua buah tajuk, iaitu yang pertama Mahmudah, iaitu Asyukru. Yang kedua Al-Mazmumah, iaitu Al-Hasad. Biasanya kita pergi ke tajuk yang pertama, iaitu Mahmudah, iaitu Asyukru. Sebelum kita mengulas lanjut tentang tajuk syukur ini, eloklah kita mengetahui dalil-dalil yang menunjukkan erti syukur itu. Yang pertama daripada surah As-Sabah ayat yang ke-13 yang membawa maksud dan kurang sekali hamba dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang kedua dari surah Ibrahim ayat ke-7 yang membawa maksud dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 102 yang membawa maksud dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau mengingkari nikmatku. Yang keempat daripada surah Al-Imran ayat 144 yang membawa 44 yang membawa maksud dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang kelima daripada surah An-Nisa ayat 147 yang membawa maksud mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Di sini terdapatlah juga kata-kata daripada Nabi Muhammad SAW yang dipetik daripada sebuah buku yang memberi yang mengatakan bahawa syukur ini merupakan satu hal asyidda as-sabr wa tarku i'tirad, iaitu satu keadaan yang kita bersabar dan juga meninggalkan segala perkara-perkara yang membebankan kita. Baik, seterusnya asyukru min muqama al-aliyah, iaitu syukur yang berada dalam kedudukan yang tinggi. Ailamu anna asyukru min muqama al-aliyah wa huwa a'la min as-sabr wal khauf waz zuhdi jami'i muqama allati sabaqa dhikruha. Kita ketahuilah bahawa syukur ini merupakan satu kedudukan yang tinggi, iaitu lebih tinggi daripada sifat sabar, takut, zuhud dan juga perkara-perkara yang kedudukan yang telah diberitahu sebelum ini. Wa amma asyukru fa maqsud fi nafsu wa lizalik la yanqati'u fi jannah wa laysa fiha taubah wala khauf wala sabr wala zuhdi wa syukru daim fi jannah. Dan adapun syukur ini yang bermaksud kepada dirinya sendiri, maka dia tidak terhenti di dalam syurga. Manakala sifat taubat, takut, sabar dan juga zuhud tidak mempunyai sifat bertahan seperti itu. Sedangkan syukur ini selama-lamanya di dalam syurga. Apa dimasukkan di sini ialah syukur ini, contoh kita dapat nikmat di dalam syurga, kita akan mendapat nikmat-nikmat yang kita tak pernah dapat di sini. Dan bila kita dapat nikmat tu, kita bersyukur dengan nikmat itu. Bukanlah kita bersifat zuhud, kita kena ni bersifat zuhud, kita takut dengan nikmat yang kita dapat. Tak. Baik, seterusnya amma al-ilmu bahwa asal fayasmiru hal wal hal yasmiru aziz salasa arkan. Di sini kita mengetahui bahawa kita perlu tahu hakikat syukur ini. Maka syukur ini terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama ar-rukunul awal al-ilmu bin ni'mah wal man'am, iaitu ilmu yang kita itu mengetahui siapa pemberi nikmat dan juga orang yang menerima nikmat. Kita perlu mengetahui tentang itu kerana nikmat itu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kurniaan dia dan nikmat dia kepada kita sekalian makhluk. Ar-rukun ats-tsani al-hal, keadaan mustamida min ma'rifah wa yafarrah amwa ma'a hay'ah khudu' wal ijlal, iaitu satu keadaan yang kita sudah pun mengetahui tentang kegembiraan zat yang kita terima tu dengan sifat ketundukan dan juga keagungan. Bila kita menerimanya, kita perlu menerima dengan baik. Ar-rukun ats-tsalis al-amal wa dzali bi anna yastamilu ma'ahu fi mahana wala fi ma'asabah, iaitu amalan kita. Kita perlu menggunakan segala bentuk-bentuk nikmat yang kita peroleh itu dengan perkara kebaikan, bukanlah dengan perkara maksiat. Man lazi yatamakkinu kamal syukri, perkara-perkara yang menjadi kesempurnaan syukur. Ailamu innahu innama yatamakkinu min kamal syukri min syarrillahi sadruhu lil islam qahra ala nur min rabbi yara fi kulli syai' hukmuhu wa sirruhu mahmubullahu fi, iaitu
kita nak tahu kesempurnaan kita tu, kita perlulah melapangkan dada kita kepada Allah SWT. Dari situ kita dengar kita tinggi daripada cahaya. Dari situ kita boleh merengkap rahsia-rahsia dan juga hikmah-hikmah daripada sifat Allah Subhanahu, daripada nikmat yang kita dapat tu. Dan ada pun contoh-contoh yang saya boleh berikan adalah waliya'lamu annahu law nazara illa ghairu mahram masalan faqad kafara ni'mahu al-'aim. Jika kita menggunakan nikmat itu dengan tidak baik. Contohnya kalau kita menggunakan nikmat mata kita itu melihat perkara yang tidak baik, itu perkara mahram ini, maka kita telah kufur dengan nikmat mata ini. Tetapi fa inna ibsar inma yatimu bil 'ain wa nurus syams. Maka tak sempurnalah penglihatan kita kalau kita tak ada mata dan juga cahaya matahari yang membimbing kita untuk melihat sesuatu. Oleh itu kita perlulah bersifat syukur dengan nikmat yang kita perolehi. Dan seterusnya kita masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu al-hasad, iaitu sifat dengki. Hakikat hasad. Wa'alamu annahu hasad haram wa huwa an tujibu zawal ni'mah min ghairi aw tajibu nuzul musibatu bi. Iaitu kita mengetahuilah hasad ini merupakan satu perkara yang haram. Kenapa kita panggil dia haram? Kerana dia merupakan satu sifat yang kita suka untuk hilangkan nikmat orang lain, dan juga kita suka kalau orang tu ditimpa musibah. Maksudnya kita ni terlalu dengki sangat dengan orang, kita melakukan perkara yang Allah tak suka. Macam kita bomohkan orang punya tu ke, kita rompak dan sebagainya. Tetapi dalam satu bentuk persaingan, iaitu munafasah, dia tidak jadi haram. Kenapa dia tidak haram? Kerana wahiyya an taqbitahu wa tashtahi li nafsika mithluhu wa la tuhibbu zawaluha minhu. Di sini satu persaingan ini merupakan kita nak apa orang cakap? Kita nak nikmat tu sama macam orang lain. Kita nak nikmat, macam contoh kita berniaga kan, kita nak berniaga macam dia juga. So kita pun buka lah restoran sebelah, kedai sebelah dia. Tetapi kita tak mengharapkan orang tu hilang nikmat dia. Maksudnya kita tak menyebabkan dia hilang pelanggan ke, kita tak racunkan makanan dia dan sebagainya. Fa yajuzu an tuhibbu zawal nikmah mimma yasta'inu biha ala zulm wa maksiyah li an. Akan tetapi kita tak salah kalau kita ni bersifat dengki dengan orang tu. Tapi kita bukan sifat dengki disebabkan nikmat orang tu, tapi kita nak orang tu tentang kezaliman dia orang. Sebab contoh kalau orang sebelah kedai sebelah tu dia seleweng duit tu, dia gunakan duit tu kepada perkara yang mungkar. So kita boleh ada sifat dengki dengan dia, tapi bukan disebabkan perniagaan dia, tapi disebabkan kezaliman mereka. Baik. Kenapa bayan as-sabab fi kasru hasad baina aqran wa ikhwa wa bani'un wa aqarib wa ta'kud wa qatuhu fi ghairikum wa di'fu. Kenapa kita sebab-sebab yang kita dengki dengan sahabat handai, jiran sebelah, keluarga dan sebagainya. Di sini saya boleh merungkap dua perkara, iaitu as-suja' yasaidu as-suja', manakala yang kedua al-alimu al-alimu, iaitu orang alim dengan orang alim. Kenapa saya mengungkapkan dua perkara ini? Okey, baik, saya beritahu. Yang pertama, kata suja' itu suja' wala yasidu alim. Li'annahu muqsidu an yazkuru syaja'ah uslah wala yazahimuhu al-alim ala hadzal umrud. Di sini orang yang berani ni akan dengki dengan orang berani. Kerana orang yang dengki dengan orang berani ni, dia memerlukan dia berani melakukan apa saja untuk mencapai cita-cita dia sendiri. Disebabkan dia terlalu dengki dengan orang, dia menggunakan satu perkara yang orang tak suka. Macam contoh dia bomohkan kedai tu ke, dia sanggup rompak ke, dia sanggup musnahkan kedai tu, tuduh orang tu dan sebagainya. Manakala orang yang alim ini pula, al-alim wal-alim ni, dia ni summa hasan mu'izu tulu ghuz hasduhu al-faqih wa tabib. Dia menggunakan satu macam contoh, kalau orang alim ni dia berpengetahuan tinggi. So kalau dia berpengetahuan tinggi, dia ada cara-cara dia dengan kata-kata dia, tipu helah dia. So dengan kata-kata saja dia boleh buat apa saja untuk menghilangkan nikmat orang tersebut. Di sini saya boleh merungkapkan perbezaan antara ilmu dan juga harta. Innamu mal yalahilu fi budda ma lam yarhilu an yad ukhra.
di sini harta ini tidak terdapat dengan mudah dan dia selalu berpindah randah daripada tangan orang ke orang lain. Manakala ilmu ini pula fi qalbi al-alim musfir wa yahilu fil qalb wa ghayruhu bi ta'limi min ghairi antar yartahilu min qalbi, iaitu ilmu ni di dalam hati kita, tetapi kita boleh sampaikannya ilmu ini kepada orang lain. Maksudnya kita mengajar orang tu dan orang tu akan ajalin. So perbezaan dia itu. Yang kedua pula al-mal ajsamu wal a'yan walaha nihaya falau malaka insan jami'u ma fil ard. Harta ini pula dia berbentuk jisim, dia ada bentuk-bentuk dia tersendiri. Maka manakala al-ilmu la nihaya wala mansur isti'abah, ilmu ni tidak akan berakhir. Maksudnya contoh kalau kita dah mati, ilmu itu akan jika orang ada ilmu itu disampaikan kepada orang lain, maka kita akan mendapat pahala daripada situ. Baik, alaju hasad. A'lamu annahu hasad min imra' al-azima liqalbi wa marra al-qalbi wa labasajun wal amal. Ilmu kita mengetahui bahawa hasad ini penyakit hati. So macam ni kita nak elakkan penyakit hati ni, kita perlulah melakukan ilmu dengan amal dengan baik. Inna mu'alaja alimi fahu yadurru wala yadurru mahsudah yanfa'uhu. Iaitu adapun ilmu ini berbahaya, dengki ini bahaya pada diri sendiri, kerana dengki ini boleh menggugurkan pahala kita pada orang yang kita dengki itu. Bahkan dia memberikan kemurkaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita melakukan perkara yang boleh membahayakan agama kita sendiri. Dua, wa amma ala alimi fa ya'rifu hukmu wa amma yatafadahu man qawlu amal. Di sini kita nak sembuh secara praktikal, iaitu seorang tu mesti tahu hukum dengki itu sendiri dan juga kebalikan dia, baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Iaitu dia kalau dalam perkataan ni kita perlu puji orang yang dia perlu ada tu, dan kita perlu tawaduk kepada dia. Baik, seterusnya kaifa tahlisu min ismu hasad. Bagaimanakah kita untuk membersihkan hasad ini? Yang ada dua, iaitu ihdauma alla yatazharu hasad bilisani la jawarihuka wa a'maluka ihtibariyah bal tahalluf muwajibuha. Iaitu janganlah kita menampakkan dengki itu dengan kata-kata anggota dan juga perbuatan kita sendiri yang bersifat sengaja, tapi kita perlu melawan sifat dengki kita itu. Jangan disebabkan dengki itu, jangan disebabkan kita tak suka pada orang tu, kita punya sifat, kita perlu buat sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, antakrahu min nafsika ibbuha zawal ni'ma Allah Ta'ala an abdu min ibadah fa iza iqtarantu karaha bin ba'as ad-din yuhibbu zawal ni'mah allazi iqtana at-ta'. Yang kedua, kita perlulah benci kesenangan dirimu di atas lenyapnya anugerah Allah SWT dari seorang hamba-Nya. Kita tak suka pada orang tu, tapi jangan disebabkan kita benci orang tu. Jangan kita tak suka itu dari dorongan agama yang disertai oleh sukaan diri. Hilangnya anugerah yang dikenaki oleh tabiat, maka tolaklah dosa darimu. Wallahu a'lam bissawab.